Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi pengerusi, mana pengerusi lepas tadi? Yang berbahagia Encik Muhammad Azam bin Jamaluddin Pengarah Mara Negeri Perlis, Encik Rizal, Encik Kumazli Mazli ya. Encik Muhammad Hasnan, semualah ni, Encik Yusri, yang diraikan anak-anak Teratak Rahmat, Pusat Jagaan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis, Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Maktih Perlis, dan juga para pengiring, semualah yang hadir. Bulan puasa ni bukan nak cakap banyak sangat, cuma dia minta saya bagi tazkirah. Saya nak sebut satu atau dua hal. Kita tengok anak-anak yang ada di depan kita ni, kita semua tak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan setiap orang. Sebahagian perkara dalam hidup ni yang kita rancang satu hal, ia berlaku dalam hal yang lain. Kadang-kala ada perkara yang kita sangka ia tidak elok, ataupun suatu takdir yang buruk, ia menjelma menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Saya 2-3 hari lepas berjumpa dengan satu orang tokoh dalam satu bidang dalam negara ini. Dia menceritakan kerana dia dah hampir nak pencen. Jadi dia menceritakan tentang kenangan dia semasa dia kecil. Dia kata dulu bila dia belajar, dia menerima, dia dan 19 orang pelajar yang lain, sejumlah pelajar yang lain, menerima tawaran untuk pergi ke suatu negara. Saya tak sebut detail lah. Jadi dia punya seronok dapat dulu, cerita berpuluh tahun dulu. Sekarang dia pun dah nak pencen, bayangkan. Jadi dia begitu seronok lah dapat nak pergi belajar di luar negara dan buat preparation, study dalam belasan mereka yang mendapat tawaran itu. Keluarga pun seronok, kawan-kawan pun tahu. Apabila tiba saat dia nak pergi, 2 nama digugurkan. Nama dia dan nama seorang kawan yang lain. Ketika itu dia rasa begitu sedih dan bertanya kepada takdir yang menimpa dirinya, kenapalah nasib dia macam ni? Adakah Tuhan tak sayang dia? Kawan-kawan dia pun pergi, dia terpaksa meneruskan pendidikan dia di dalam negara. Tapi Allah takdirkan kawan-kawan dia yang pergi ke negara berkenaan, sebahagiannya lulus, sebahagiannya tak lulus,
sistem pendidikan negara berkenaan mengambil masa 2 kali ganda lebih panjang daripada dia yang belajar di dalam negara yang mendapat sijil yang sama. Kemudian dia masuk dan bidang dia, mereka yang pergi ke negara yang menjadi cita-cita dia sebelum ini, pergi ke sana dan mereka balik setelah dia dah 6 tahun bertugas. Dia telah jadi atasan mereka. Dan sebahagian mereka tak lulus, tak boleh tahan kerana terlalu lama. Bila dia duduk di keadaan itu, dia kata sekarang dia faham bahawasanya apa yang dia pohon kepada Allah itu, itulah yang lebih baik. Dia minta yang terbaik. Anak-anak kita yang kita tengok ni, anak-anak yatim ni, ataupun semua mereka yang mungkin pada awal zahirnya kurang bernasib baik, tapi kita tak tahu. Mungkin apa yang kita sangkakan kurang baik itulah dia baik untuk mereka. Dan juga sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu perkara, dia baik untuk kamu. Sebab itu maka kita dalam perjalanan hidup ni ada 2 hal. Satu hal yang kita tak boleh ubah. Allah tak akan salahkan kita dalam perkara yang kita tak boleh ubah. Contohnya apa? Kita lahir dalam keluarga apa, siapa mak bapak kita, warna kulit kita, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, orang membuang kita tanpa sebab. Hal-hal yang kita tak boleh pilih, ia berlaku dalam diri kita. Kemalangan tanpa pilihan kita, sakit demam tanpa pilihan kita, orang pandang kita leceh kerana kita mungkin tak handsome ataupun tak lawa, tak cantik. Bukan saja kita tidak bersalah, bahkan Allah bagi pahala kepada kita kerana kita suffer ataupun kerana kita menderita di atas ketetapan ataupun di atas takdir berkenaan. Berapa ramai mungkin orang yang kerana dia cacat, dia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah di akhirat kelak. Kerana pahala dia suffer dengan kecacatan itu. Ada bahagian yang pilihan kita, amal soleh pilihan kita. Kita boleh semayang, kita tak mau semayang, kita nak semayang, boleh. Kita nak buat jahat, kita nak buat baik, boleh. Yang bahagian yang mana kita tak boleh pilih, don't worry so much. Tak sia-sia. Kita demam, tak sia-sia. Memang kita fikir, Allah, aku 5 hari buang masa duduk di rumah, demam, tapi tak sia-sia, Allah bagi pahala. Tapi kalau kita isap rokok kuat sehingga kita pun jadi sakit jantung, yang tu sia-sia. Yang tu dengan pilihan kita. Tapi kita ambil semua langkah yang elok dalam hidup ni, tunaikan hak tubuh kita, kita sakit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala kat kita. Adik-adik kita ni, mak mereka tak ada, meninggal, kena duduk di rumah, anak yatim. Kesedihan itu, kesakitan itu, Tuhan mengetahuinya dan dia tidak sia-sia. Pada hari mereka datang, pada hari kiamat kelak, Allah mengaturkan pembalasan yang baik untuk mereka dan ganjaran yang baik. Dan Allah mengaturkan sesuatu pada masa hadapan yang kita tak tahu dalam hidup mereka. Allah tidak lupa atas segala yang berlaku. Bahagian yang kita sukar ialah bahagian yang kita diberi pilihan. Nak buat baik tak mau buat baik. Bahagian yang kita ada pilihan. Bahagian ni Allah Azza wa Jalla akan tanya kita. Bahagian ni yang Allah akan tanya kita.
Maka sebab itu kita fokus bahagian yang kita akan ditanya. Satu. Yang kedua ialah kita untuk menjadikan, menzahirkan adilnya Allah. Allah ni maha adil. Dunia tak adil. Dunia ni macam mana pun tak adil. Kalau mereka ni yang, ini semua anak yatim kan, kalau mereka fikir mungkin aku ayah tak ada, dia tu ayah ada, dia tu duduk rumah besar, aku duduk rumah kecil, kena duduk rumah tumpang pula dengan orang. Dunia, dia rasa mungkin satu penderitaan. Kita lihat mereka, anak Palestin lagi teruk, kena bom, kena duduk dalam khemah. Dunia. Sebab apa? La'ibun walahun, permainan dan sia-sia. Pasal dunia tak ada apa-apa. Bukan real life. Real life jadi di akhirat. Orang yang kita tengok ada kedudukan, kereta besar, rumah besar, makan mewah, belum tentu dia bahagia. Dia mungkin menderita kerana hal yang lain. Anak menantunya, dirinya, fikirannya. Malaysia, artis Korea datang. Oh, semua pergi seronok. Semua nak jadi macam artis Korea. Nak buat hidung macam Korea. Nak gunting rambut macam Korea. Black apa? Black pepper. Okay. Tapi dia orang tak tahu banyak artis tu terpaksa ambil dadah, suffer yang nak bunuh diri. Dia orang derita. Tekanan. Dunia. Kita haus. Kita tak akan puas. Kalau kita dapat pun tak akan puas. Tadi saya sebut dalam kuliah Zuhur tadi. Kita teringin nak buka puasa ni, contoh buka puasa, teringin satu benda. Buka puasa, sedap nasi ni, tak boleh makan 5 pinggan pun. 1 pinggan dah tak larat. Dunia semua terhad. Mungkin kita makan sedap pula, mulut tak sedap. Ni hari ni dia orang ni makan ni semua sedap ni, kecil ni. Kita macam dia orang dulu sedap, aiskrim sedap, ni sedap. Bila besar, orang jamu kita aiskrim, tak ingat aku budak-budak kan? Bukan salah pun kita makan juga, tapi taklah macam dulu. Dunia bertukar, berubah. Apa yang mereka rasa tersakit pada hari ini, esok hanya menjadi kenangan saja. Yang kekal apa? Akhirat. Tanya pakcik-pakcik kita yang tua-tua ni. Kalau kita buat interview pada mereka, besok mereka ni besar, kita interview. Sama. Boleh ceritakan pengalaman adik ni, kalau dia besar dah, mungkin Datuk ke, Datuk Seri ke, Tun ke, kan? Oh, dia kata saya dulu duduk, saya sebenarnya ibu bapa saya tak ada, saya lahir di kampung sekian, kemudian membesar di rumah di Teratak ni, ataupun di rumah anak-anak yatim selama 5 tahun, 10 tahun, kemudian masuk sekolah, kemudian saya dapat berjaya masuk universiti dan saya belajar bidang sekian-sekian, kemudian saya berjaya kerana dapat anugerah sini. Dia cerita-cerita, tak sampai 1 jam habis cerita dia. Dan kemudian alhamdulillah saya berjaya. Dalam, dia kata lama masa, sekejap ya. Bila kita mati, Allah cerita dialog dengan orang-orang yang ingkar pada hari kiamat kelak. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu duduk di dunia? Ditanya mereka. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin.
Kami rasa kami duduk sehari ke atau setengah hari ke? Tanyalah orang-orang yang membilang. Ni yang umur 40, 50, 30, cuba tanya, mana pergi 30 tahun? Telah berlari pergi, dan tak ada apa yang tinggal melainkan tubuh dan beberapa bahagian. Kita tengok gambar sebagai kenang-kenangan. Ia telah berlalu pergi. Mungkin besok ni mereka akan kenang sekolah mereka yang mereka belajar. Mereka patah balik ketika umur dah dewasa, tak ada lagi cerita itu. Kita pergi ke sekolah menengah kita, sekolah rendah kita, kita hanya boleh tengok tiang, pagar, padang. Kenangan itu sudah tak ada lagi untuk kita kutip. Hanya ada dalam ingatan kita sahaja. Orang-orang yang mungkin hidup bersama dengan kita seketika telah pun besar dan berubah, dan semua mempunyai urusan dirinya sendiri. Dunia berlalu pergi dan kita beransur-ansur tua dan meninggalkan dunia ini. Maka apa yang Tuhan suruh buat? Allah suruh kita kutip sebanyak-banyak pahala dan mengurangkan sebanyak-banyak dosa. Saya tadi ada satu orang meninggal di Masjid Alwi. Saya sebut dalam kuliah tadi. Nama dia Hafiz. Saya duk panggil Hafiz, nama dia penuh saya tak tahu. Dia Chinese. Asalnya lebih kurang 20 tahun lebih dulu dia menganut Islam. Masa saya datang jadi mufti kali pertama pada tahun 2006, saya dah jumpa dia dah. Masa tu kali pertama saya jadi mufti, sebelum saya berhenti 2008. Kemudian datang semula. Masa tu dia masih sihat lagi. Dia pergi, dia kaki dia ada macam kurang payah sikit. Dia jalan. Dia hadir kuliah-kuliah saya dengan jubah dan serban dia. Dan kemudian dia pergi, dia duduk di Masjid Alwi. Dia datang, masuk Islam, dia tinggalkan kehidupan dia, dia ada perniagaan dia tinggalkan. Dia daripada Penang, barangkali dia kemudian pergi ke Kelantan belajar, dia mari ke Masjid Alwi. Dia duduk, dia sentiasa memakmur. Kerja dia baca Quran, semayang, lepas tu hadir kelas. Orang bagi, dia tak ada apa dia nak buat. Mungkin tak ada ruang pekerjaan pun dia. Kadang-kadang orang bagi duit, saya pun alhamdulillah sumbang dengan dia. Dia dapat duit banyak, dia masukkan dalam tabung balik. Dia dapat duit banyak, dia beli sabun, dia beli apa, dia cuci Masjid Alwi tu. Kadang-kadang pakaian dia kurang kemas sikit lah. Saya tadi sebut saya ingat dia ni, saya suka gurau dengan dia sebab setiap kali saya bagi sumbangan pada dia, pas Masjid Alwi kuliah, saya akan pergi cari dia. Pasal ada Masjid Alwi tu dia ada bagi sampul kat saya. Sampul tu sebahagiannya saya bagi pada tim media ni, sebahagiannya saya bagi kat dia. Saya bedakan. Jadi saya selalu kata dia, Hafiz, doa kepada saya. Dia tak apa, cara dia lah. Dia kata sendiri boleh doa mah. Dia kan kata saya, dia tak doa. Ataupun mungkin style dia lah. Saya tahu, saya akan kata lagi setiap kali saya pergi, Hafiz doa kat saya. Direct contact ada. Maksud dia tak, sendiri boleh doa. Saya tengok, seketika saya tengok dia, saya rasa panjang kehidupan dia. Dia duduk tunggu antara masjid ni. Kalau kita pun merasa macam jemu, tapi dia tak jemu lah. Kerana agama, solat, ibadat, dia tak jemu. Pasal orang yang, kalau orang merasai nikmat, hari ni saya tengok dia mati di depan pintu tempat dia menumpang di Masjid Alwi tu. Dia jatuh dan dia meninggal. Orang main tengok, dia jatuh, siapa tak angkat lah, takut apa kejadian. Akhirnya tadi polis
datang dan tengok dan dia telah meninggal. Apabila meninggal, semuanya habis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis kata, yu'ta min asyaddin nasi bu's min ahli dunya. Allah bawa manusia yang paling derita hidup dalam dunia ni, faghumisa fil jannah, dicelup dia di dalam neraka. Ghamsan, sekatu celupan saja. Ditanya kepada dia, hal marrat bika minal musiqat, pernahkah kau lalui penderitaan? Dia kata, la ya Rab, aku tak pernah menderita. Hanya dengan satu celupan di dalam neraka, sekali masuklah dalam hanya sekali masuk dalam syurga, dimasukkan dalam syurga, sekali masuk je dalam syurga, sekali Allah masuk, keluarkan dia balik. Tanya dia, kau pernah derita? Dia kata, tak pernah. Lupa bagaimana orang yang duduk di dalam syurga sepanjang tempohnya. Tak ada lagi cerita derita di dunia ini. Dunia akan berlalu. Dunia akan berlalu pergi. Maka kita disuruh Ramadan, puasa, illa sawm fa innahu li, melainkan puasa untuk aku, kata Allah. Kenapa? Kerana adanya ikhlas. Banyak amalan orang tak ikhlas. Hatta jadi mufti, jadi ustaz, jadi syekh, belum tentu ikhlas. Yang akhir saya nak sebut, last, Nabi kata suruh kita mengabdikan diri pada Allah dalam makna ihsan, ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seperti mana kamu nampak Allah, kalau kamu tak nampak, dia nampak kamu. Hari ini kalau kita kata, sebenarnya tuan-tuan yang ada depan saya ni, daripada pagi tadi kita telah ada, kita ambil kamera, hidden camera ataupun perakam secara tersembunyi yang merakamkan perbuatan kita daripada pagi tadi, ataupun yang merakamkan solat kita pada zuhur tadi. So kita nak bentang kualiti solat kita masa zuhur, seorang-seorang kita nak bentang. Saya kata semua kita akan berdebar, giliran aku, macam mana aku solat tadi. Tengok kita solat gaul sana sini kan, seorang-seorang. Kita rusah hati. Pasal apa? Bukan Allah, orang je nak tengok macam mana cara kita semayang tadi. Bentang, setiap kita ni dah dirakam tadi. Kita nak tunjuk cara kita solat tadi. Kaki kita di belakang macam mana, cara kita sujud, ambil wuduk tadi macam mana. Semua orang ketak. Yang jadi ustaz pun ketak tak? Aku duk mengajar ambil wuduk ni, aku ambil betul tadi kan? Aku dah ajar solat ni, aku ambil. Macam mana semua kita ni bila dibentangkan amalan kita pada hari akhirat kelak, seorang demi seorang, semayang kita, puasa kita, dan Tuhan yang maha adil. Masa tu kalau kita tahu semayang kita sehari ni, maghrib ni akan dibentang pada akhirat kelak, nak dibubuh markah. Mak kita di rumah ataupun isteri kita di rumah tu, kalau dia masak elok. Tapi kata kalau hari ni dia pun nak bubuh markah, nak cek dapur mana yang masak terbaik, tentu dia bersiap dengan elok, potong bagi elok. Padahal sebelum ni duk buat dah, hari tu ready bagi elok. Pasal ada orang nak nilai. Allah nilai kita setiap hari di atas salat, puasa dan ibadat kita. Tapi kita, saya dan juga tuan-tuan, mungkin juga tuan-tuan, diri saya lah, kita semua, kita tak buat pun yang terbaik. Walaupun kita duk sebut Maliki
Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Dua-dua boleh macam. Walaupun kita sebut, tetapi raja ataupun pemilik pada hari akhirat kelak, tapi ia adalah sebutan di mulut kita, tidaklah masuk ke dalam jantung hati kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada Ramadan ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya tahu tuan-tuan semua nak tunggu makan, tapi makan lambat lagi, boleh bersembang. Saya ni satu kelebihan. Saya anggap kelebihan lah. Sebenarnya kekurangan saya ialah saya tak pandai sangat bercakap dengan budak-budak kecil. Kadang-kadang bila mereka bagi tugas suruh pergi bercakap di sekolah, esok nak cakap, hari ni saya susah hati lah. Pergi cakap universiti tak apa lah. Bila cakap depan profesor tak apa lah. Tapi bila nak cakap dengan anak-anak ni, saya tak tahu nak guna bahasa apa sesuai dengan dia buat ni. Anak saya tahu duk melawak kan. Sebab tu art, seni, guru yang boleh mengendalikan budak-budak cakap dengan mereka, ini satu kurniaan. Kita jangan fikir, oh dia profesor ke apa, dia pandai bab dia lah. Bukan semua orang pandai. Allah telah bagi kita dengan keupayaan masing-masing, dan kita menggunakan keupayaan itu untuk mengutip pahala mudah-mudahan, dan berusaha. Setiap kita pendosa dan tak ada siapa yang tak berdosa, dan setiap kita silap, tidak ada siapa yang terlepas daripada silap dan akan terus melakukan dosa. Puasa mengampunkan, keikhlasan mengampunkan kita. Allah Afun, Maha Pengampun. Mudah-mudahan Ia memaafkan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.